Assalamualaikum dan hai. Kembali lagi kita dalam siri Cikgu Python dengan topik kepintaran buatan untuk pemula. Baiklah, ini adalah bahagian yang kedua. Dalam bahagian ini, kita akan menggunakan solusi yang sudah sedia ada. Sebagai contohnya, kita akan menggunakan MediaPipe. Jadi, apakah itu MediaPipe? Mari kita layari laman web ini. MediaPipe merupakan satu framework yang dikeluarkan oleh Google yang mana mereka membina model machine learning yang general, maksudnya yang umum yang kita akan gunakan kebanyakannya lah. Sebagai contohnya yang mereka berikan ialah face detection ataupun mengesan wajah, face mesh maksudnya mengesan tekstur wajah itu sendiri, okey. Iris, mata dan tangan, pose dan sebagainya. Anda boleh lihat di sini. Ada banyak pilihan yang boleh anda gunakan untuk bermula dengan machine learning. Okey, pada kali ini kita akan menggunakan hand, okey, solution hand ini. Jadi mari kita lihat di bahagian solution, dia ada hand dan ini anda boleh baca. Dan kita akan cuba contoh ya. Dengan itu kita akan membuka Google Colaboratory. Macam biasa, saya akan ulangi step yang sama. Kita akan buka Google Colaboratory. Dan namakan file. Okey, untuk kali ini saya tidak merujuk terus daripada laman web tersebut tetapi saya sudah menyediakan nota. Mari kita rujuk kepada nota ini. Pertama sekali, untuk langkah yang pertama, kita perlu muat turun dahulu MediaPipe package ini kerana ia tidak tersedia oleh Google di Colab. Jadi mari kita pip install MediaPipe. Dan anda perlu tekan enter sahaja. Setelah selesai, kita akan import package yang berkaitan. Okey, di sini adalah package-packagenya. Saya akan copy dan paste. Dan mari kita run. Okey, tidak ada masalah. Maksudnya package tersebut sudah tersedia. Dan langkah yang ketiga, kita perlu menggunakan pemboleh ubah yang berkaitan dengan pengesanan gambar tangan. Okey, ini adalah standard. Jadi kita akan copy juga dan paste. Okey, MP Hand merujuk kepada solution hand. Drawing adalah utility function untuk melukis. Okey, kita akan lihat bagaimana menggunakannya kemudian. Dan drawing stylenya ialah yang kita gunakan drawing style yang default. Okey. Dan tambah lagi kod. Jadi langkah yang keempat, apa pula yang kita perlu buat ialah kita perlu setting gambar tangan yang akan dikesan. Okey. Untuk itu kita akan menggunakan static image sebagai true kerana ia adalah untuk mode image. Kalau anda menggunakannya untuk video yang di stream daripada webcam, boleh letakkan sebagai false. Dan maximum number of hand ataupun jumlah gambar tangan yang akan dikesan, saya letakkan 2 sebab seorang sahaja. Dan minimum detection confidence ataupun ketepatan gambar yang dikesan, kita akan letakkan sebanyak 80%. Jadi 0.8. Okey, mari kita copy dan paste juga. Okey, langkah seterusnya kita akan paparkan contoh gambar dengan OpenCV. Okey, untuk itu kita perlu upload dahulu ya. Kita perlu upload dahulu gambar yang kita ingin gunakan. Jadi pergi ke Files dan Upload. Di sini saya menggunakan hand open, hand punch dan 3. Okey, ia sekadar sampel gambar. Okey, dan kemudian mari kita teruskan. Sebagai permulaan saya akan pilih hand open. Jadi kita akan copy path dan paste di sini. Dan mari kita lihat hasil gambarnya yang dipaparkan. Ini adalah paparan gambar tangan. Okey. Dan kemudian kita akan proses gambar ini. Okey, untuk memproses gambar ini kita akan letakkan hasilnya dalam results. Jadi kita gunakan hands. Okay, hands ni dapat mana daripada yang kita configure tadi. Iaitu di sini hands. Okay.
Dan kita gunakan dot process. Jadi dalam ni kita letakkan cv2.cvt color. Dan di sini adalah color yang kita pilih adalah mode BGR ke RGB. Okay. Dan mari kita run. Kemudian result ini kita akan gunakan. Okey, untuk melukis landmark. Okey, apa itu landmarks ya? Jadi saya paste dahulu di sini. Okey. Hand landmarks in results. Result mana kita dapat tadi yang ini. Dot multi hand landmarks. Maksudnya dalam result itu kita mendapatkan landmark tangan kita. Kita namakannya setiap item itu ialah hand landmarks dan setiap item itu kita akan lukis. Ini adalah kegunaan MP Drawing. Okey, MP Drawing dari mana? Dari kod yang sebelum ini. Yang di cell nombor 3. Okey, MP Drawing iaitu MP Solution.Drawing Utils. Okey. Dan kemudian kita akan gunakan gambar open hand tadi. Hand landmarks daripada item dalam iteration. Dan juga hand connection adalah constantnya. Okey. Jadi untuk itu, bila kita run tak jadi apa-apalah. Tapi kalau kita nak lihat semula, bagaimana nak lihat semula, kita boleh tambah satu lagi kod. Okey, di sini. Gunakan semula CV2 show. Okey, letakkan di sini. Gunakan gambar yang telah kita lukis tadi. Open hand. Okey. Okey, apa yang anda akan dapati? Okey, gambar tadi kosong, tak ada apa-apa, kita dah lukis landmark di situ. Okey, kalau anda perhatikan di sini, setiap koordinat di sini ada warna merah. Ia merujuk kepada konstan setiap jari. Jadi, apakah itu konstan setiap jari? Kita akan lihat kemudian. Okay, di langkah yang ke-8, kita lihat nilai konstan bagi setiap jari. Ia telah diberikan dalam media pipe. Okey, setiap jari, sebagai contohnya, jari ibu jari ya. Kita bermula dengan palm kita di sini. Dan kemudian koordinat pertama sehinggalah keempat ia merujuk kepada ibu jari. Okey. Dan kemudian kalau anda ingin lihat secara detail ya, kita lihat balik apa yang kita lukis tadi. Okey, di sini palm. Ini adalah koordinat tetap untuk ibu jari. Ini adalah di bergaris pertama dalam ibu jari kita. Dan ini garis kedua dan hujungnya adalah tip ataupun hujung jari lah. Okay? Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Begitu juga dengan jari yang lain. Okey. Untuk kenapa kita perlukan konstan-konstan ini, kita akan lihat bagaimanakah cara untuk menggunakannya. Okey. Contohlah kalau kita nak lihat jari telunjuk kan, hujung ibu jari telunjuk. Kedudukannya dalam gambar. Okey, kita boleh copy dan paste kod ini. Finger index kita pilih 8. Dan juga kita akan loop dalam setiap hand landmarks. Okey. Okey, untuk itu pertama sekali kita perlu dapatkan panjang, tinggi dan juga koordinat tengah di dalam gambar tersebut iaitu open hand yang kita gunakan tadi. Gunakan dot shape. Ia akan return ketiga-tiga nilai ini. Dan finger index ialah 8. Okey, yang kita pilih. Dan kita perlu loop semula hand landmarks ini dalam multi hand landmarks. Dan dapatkan kedudukan X dan Y untuk landmark tersebut lah. Jadi hand landmarks dot landmark dalam ni letakkan finger index tadi dot X. Okey. Dan bagaimanakah untuk dapatkan kedudukannya, kita kena kali dengan panjang dalam image tersebut. Begitu juga dengan Y. Bezanya kita kena kali dengan tinggi. Okey. Dan kedua-duanya kita perlu tukarkan nilainya kepada integer. Senanglah kerana koordinat di dalam OpenCV tidak ada perpuluhan. Jadi untuk itu kita akan terus menggunakan integer. Dan mari kita run. Okey, koordinat hujung jari telunjuk adalah di X sama dengan 204 dan juga Y sama dengan 56. Okey, sekarang mari kita gunakan koordinat tadi dan kita tulis koordinat tersebut di dalam gambar. Okey. Jadi kita paste. Okey, di sini kita ada font. Okey, font ni boleh rujuk di laman OpenCV. Koordinat adalah koordinat tadi, yang ini, X finger dan Y finger. Kita letakkan dalam tuple. Okey, font scale saya gunakan 0.5. Okey, mungkin agak besar ya. Gunakan 0.3 lah, okey.
Warna pula warna biru. Ketebalan 1. Koordinat teks lah saya tukarkan koordinat tadi dalam bentuk string. Dan untuk update gambar tadi open hand, kita gunakan open hand sama dengan cv2.putText. Letakkan open hand sebagai image, text, koordinat, font, scale, color, thickness dan juga jenis line kita akan lukis. Jadi mari kita try. Nampaknya ada sedikit ralat sebab dia macam jauh sikit. Jadi untuk kita betulkan orang panggil apa? Offset ya. Di sini hujung ini kita akan dekatkan dengan X dalam yang lebih kurang. Kita akan tukarkan X tersebut dalam 20. Kita try lagi. Tapi anda akan lihatlah, kalau kita try 2 kali, dia macam overlap. Untuk itu, macam mana nak hilangkan overlap ni, kita akan run semua sekali kod dengan run all. Kerana bila kita run all, dia akan load semula image yang asal, dia akan lukis semula macam yang kita lukis tadi. Dan ya, dapatlah koordinat ni lebih kurang. Mungkin lah. Kita offsetkan dia kepada 20 di tolak 20 di bahagian paksi X. Untuk kegunaan koordinat tersebut, mungkin anda akan fikir dia terlalu remeh ya. Macam tak tahu nak buat apa. Tetapi sebenarnya ia ada kegunaannya. Contoh di sini kita ada gambar tangan ya yang menunjukkan nombor 3 dalam bahasa isyarat Malaysia. Kita lihat ciri-cirinya. Ibu jari terbuka, jari telunjuk terbuka, jari tengah juga terbuka. Tetapi dua jari seterusnya tidak terbuka. Jadi kalau kita lihat apakah ciri-cirinya, kita tidak dapat agak macam mana nak bandingkan gambar ini dengan tangan yang terbuka semuanya. Sebab itu kita perlukan koordinat. Kalau anda perhatikan di sini, saya akan besarkan sedikit. Tetapi image ini tidak begitu jelas. Kalau untuk jari yang terbuka, koordinat hujung jarinya di bahagian di bahagian paksi Y-nya lagi kecil daripada bahagian tengah, koordinat tengah untuk jari tersebut. Contoh di sini 22, jari ini 78. Jadi macam mana kita nak tahu dia terbuka atau tertutup, kita boleh compare setiap koordinat dalam jari tersebut. Contoh untuk ini adalah jari telunjuk. Jika jari telunjuk Y-nya, hujung jari telunjuk Y-nya lagi kurang daripada titik tengah jari telunjuk, bermakna jari tersebut sedang terbuka. Ini adalah demo yang saya gunakan MediaPipe juga. Dan di sini anda lihat, tangan saya ini dia dapat detect 5 jari. Kalau saya gunakan 1, 1 dia cakap 1. Kerana apa? Hanya satu jari ni je di hujung sini. Titik hujung ini lagi kecil nilai Y-nya daripada titik tengah di sini. Jadi kalau 2 macam ini. Kalau 3, 3 dalam bahasa isyarat bukan macam ini tetapi macam ini. Sebab itulah kita perlu menggunakan koordinat-koordinat tersebut untuk membezakan setiap nombor. Contoh macam ini pula. Ini 6, ini 7, ini 8 dan ini 9. Setakat itu sahaja. Terima kasih kerana bersama kami.